Sebelum PKP dulu, hampir setiap bulan kita ada aktiviti. Dalam tempoh 3 bulan tu memang tak boleh nak teruskan. Saya selalu curi dia punya bahan. Bawa lari masuk dalam hutan. Saya panjat pokok, saya mengait di atas pokok. Assalamualaikum, hai penonton-penonton Penjana Community at SME Bank 3.0 episod yang ke-7. Anda bersama dengan saya hari ini, Bella Zahir. Kalau minggu lepas kita dah bawakan kisah-kisah usahawan kita, ada yang buka spa, ada yang graphic designer, ada juga yang menjual makanan-makanan yang lazat. Macam tu. Untuk episod kali ini kita bawakan dua kisah usahawan kita. Seorang ni memiliki busana Melayu tradisional. Sekali tengok ingatkan Hang Tuah. Dua kali tengok ingatkan M. Nasir. Tiga kali tengok korang tengoklah sendiri nanti, okey? Itu usahawan kita yang pertama. Yang kedua, usahawan kita ni ada bisnes craft tangan, mengait ataupun kita panggil crochet. Betul ke tidak crochet? Betul lah tu crochet. Tak tahu betul ke tidak? Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Johari Alfawaris atau lebih dikenali dengan Kanda Jo. Jadi saya pengarah urusan untuk syarikat Tanjak Warisan Al-Ziyad yang membawa jenama Bentala Jawi. Jadi syarikat saya ini menjalankan perniagaan berkaitan dengan warisan. Dia fokus kepada busana dan produk utama saya adalah tanjak. Syarikat saya ini dah ditubuhkan lebih kurang 5 tahun dan ia bermula daripada minat lah. Daripada minat kita tukar jadi perniagaan. Sebelum-sebelum ni memang orang sindir lah. Abang Tuah nak ke mana dan sebagainya kan. Tapi benda tu tak mematahkan semangat saya. Saya anggap benda tu sebagai pujian lah untuk menguatkan saya lagi kan. Dalam komuniti kami ni memikirkan lah macam mana kita nak survive dalam perniagaan busana ni. Sebelum PKP dulu, hampir setiap bulan kita ada aktiviti. Contoh aktiviti mengajar untuk melipat tanjak, kain sampin, dan ada juga event-event yang besar kita sambut seperti kemerdekaan, Hari Malaysia. Jadi kita buat ada contoh macam kereta api sarung, kita keluar berbusana. Jadi permintaan tu sentiasa ada. Sewaktu PKP melanda, permintaan tu daripada tak henti-henti tu langsung terhenti. Saya terpaksa tutup premis, kemudian terpaksa menyewa rumah lah untuk cut cost kan. Kita sewa rumah untuk menempatkan barang-barang, mesin jahit dan sebagainya. Dalam tempoh 3 bulan tu memang tak boleh nak teruskan. Saya pun terpaksa jadi food delivery dan sebagainya lah, yang mana boleh mendatangkan pendapatan untuk menampung kehidupan seterusnya. Walaupun waktu PKP tu kita ada juga buat event, kita ada juga berhubung dengan komuniti kita, tetapi secara alamiah lah. Kita cuba bangkit juga tetapi masih gagal kerana hampir 2 tahun kita lockdown, tapi disebabkan kecintaan pada busana ni yang tinggi, jadi saya masih teruskan. Alhamdulillah PKP ni dimansuhkan dan aktiviti-aktiviti yang selalu dijalankan tu dapat diteruskan. Bermula daripada bulan puasa untuk sambutan hari raya, bermula di situlah kebangkitan tu berlaku. Kemudian kita ada Hari Merdeka, Hari Malaysia, ditambah pula dengan fenomena filem Mat Kilau. Di situ permintaan alhamdulillah saya dapat merasakan penat lelah tu berbayar lah. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dapat menyewa premis kembali lah. Yang pertama, saya mendapat ilmu dari segi pengurusan keuangan, iaitu memang kelemahan saya lah. Yang kedua, asas digital marketing ataupun pemasaran digital ni. Kemudian yang ketiga, saya mendapat satu ilmu baru iaitu gerbang pembayaran tanpa tunai. Jutaan terima kasih untuk Penjana Komuniti kerana telah menerima saya salah seorang peserta, dan saya berharap Penjana Komuniti ini dapat diteruskan lagi. Sebab saya seronok dalam Penjana tu bukan sahaja kita dapat ilmu, kita dapat juga kenalan-kenalan baru sebab kita ada komuniti kita yang baru. Jadi sebelum ni komuniti saya dalam komuniti warisan saja. Jadi bila saya menyertai Penjana ni, kat situ komuniti tu pelbagai background. Ada yang meniaga makanan, ada yang meniaga barang kosmetik, perniagaan budak-budak dan sebagainya. Jadi kat situ saya dapat satu peluang baru, iaitu silang perniagaan. Mungkin saya boleh buat event yang besar, saya perlukan untuk menjaga anak-anak kan.
dah ada kawan tu pun dapat bisnes, kita pun boleh buat bisnes kan. Jadi saya harap sangatlah perjalanan ni dapat diteruskan lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Afni Farah Idayu binti Abdullah Shani dari Nur Afni Shani Collection. Syarikat saya menawarkan produk sulaman kraft tangan kait ataupun dikenali sebagai kerusi hampir 10 tahun dalam bidang kaitan ini secara official. Bukan setakat membuat produk, tetapi saya juga adalah seorang tenaga pengajar untuk kemahiran sulaman kait ini dan juga sebagai designer untuk produk di bawah branding saya sendiri, NAS. Bermula usia 7 tahun, tengok mak mengait, saya selalu curi dia punya bahan. Saya curi benang, saya curi jarum, bawa lari masuk dalam hutan. Saya panjat pokok, saya mengait di atas pokok. Itu memori yang paling saya tak boleh lupa lah, permulaan saya. Kemudian bila balik tu, mak kata okey lah, aku give up. Dan dia pun beli set baru, nah untuk kau. Dari situlah kita tolong mak saya ambil tempahan dan sehingga sekarang lah. Cuma sepanjang tempoh tu ada juga kita berhenti sekejap bekerja dengan majikan dan sebagainya. Sehingga 2012 baru saya fokus secara betul-betul lah dalam bidang ni. Ketika itu bermula saya buat patung amigurumi. Kemudian selepas ada beberapa insiden, saya buat produk ataupun mengajar pula start 2018. So dari 2018 hingga sekarang masih lagi mengajar dan kita tambah add-on sebagai designer sendiri. Sebenarnya minat. Kemudian saya suka sebab kita tahu kerusi ni kita release stress. Saya seorang baran, tapi bila dengan kerusi, saya boleh buat. Sampai orang rakan-rakan saya sendiri pun terkejut. Ya ke dia ni yang buat? Tapi itulah saya. Starting BKP, saya rasa 19 hari bulan. Sepanjang 2 hari tu saya dapat call daripada customer yang dah buat pun tempahan untuk raya. Jadi saya dapat call, boleh tak return duit? Boleh tak return saya punya deposit? Dan secara jujur, akaun saya kosong. Saya return semua. Walaupun duit tu saya dah gunakan untuk beli raw material daripada Indonesia. Sepanjang BKP saya tak boleh nak buat apa sehinggalah saya ambil keputusan untuk buat design. Dan di situlah kita dapat income. Walaupun ada tapi tidak juga mampu menanggung sewa kedai dan sebagainya. Jadi kita tutup kedai, balik ke rumah lah macam tu. Ramai yang kata, you takkan berjaya punya. Dia cakap macam tu, jadi macam, okay, tak apa. Belum rezeki, saya anggap itu belum rezeki saya. Selepas BKP ni, Alhamdulillah kita mula groom balik. Kita ambil balik inisiatif, kita comeback ke tradisi lama. Masuk booth, pergi booth, jumpa dengan orang. Kemudian kita pergi kelas, kita renew balik ilmu. Kemudian kita buat posting dan sebagainya. Kena buat balik yang lama. Walaupun orang cakap traditional way tu dah tak boleh pakai kan. Tapi pada saya, itulah yang nak membangunkan balik saya punya brand. Kami diajar tentang marketing yang saya tak belajar di luar. Satu, pasal media sosial. Ya, mungkin saya dah belajar. Tapi ada ilmu yang kita nampak kecil tapi sebenarnya impaknya besar. Hari kedua tu kita belajar tentang account. So, soalan yang panas ketika tu adalah LHDN berkenaan dengan cukai. Coach tu terangkanlah apa fungsi LHDN. Kita diajar bagaimana untuk simpan resit-resit. Kemudian kami diberikan template accounting. Untuk template yang diberikan oleh SME Bank ni sangat senang untuk diadaptasi atau digunakan oleh usahawan walaupun usahawan baru. Dan saya masih menggunakan untuk banyaknya lebih kepada invoice lah sebab kita mengajar kena hantar quotation, kita kena hantar invoice. Jadi saya memang menggunakan apps tu lah. Saya sangat mengharapkan program ini diteruskan. Saya dah merasa impaknya dan saya nak berkongsi dengan rakan-rakan saya dan juga mungkin adik-beradik saya lah. Program ni sangat bermanfaat, bukan saja pada orang yang dah 10 tahun, tapi orang yang newbie, baru nak berniaga. Belum berniaga pun saya rasa patut dah pergi belajar ilmu-ilmu usahawan ni. Itu dia tadi kisah usahawan-usahawan kita dalam program Penjana Community at SME Bank 3.0. Macam mana? Menarik bukan? Banyak benda yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah usahawan kita ni. Bagi yang tengah menonton pun, jangan lupa ya untuk catatkan tips and tricks untuk perniagaan-perniagaan anda. Itu sahaja yang kita ada untuk minggu ini. Saya Bella Zahir. Jumpa lagi dalam program Penjana Community at SME Bank 3.0 minggu hadapan. Assalamualaikum.